Antara jaringan terhasil terlebih dahulu, gol pertama yang telah pun dijaringkan pada awal permainan Bergson da Silva. Jadi untuk perlawanan kali ini, kita sedia maklum inilah dia reputasi JDT di pentas Piala Malaysia. Ya, satu jaringan yang begitu sempurna dilakukan oleh Bergson. Kita lihat bagaimana ketika bola itu dimainkan Hon Wan, beliau bijak untuk membaca sepakan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan PJ City dan selepas itu melorongkan bola kepada Bergson. Bergson terus melakukan rembatan musuh kaki kiri beliau dan saya rasa ini satu jaringan yang begitu baik. Pada separuh masa yang kedua, yang menariknya gol ini adalah pemain corak hantaran 1-2 di bahagian tengah dan mereka berjaya membelah pertahanan pasukan PJ City terus menghasilkan gol. Ya, satu permainan yang betul baik. Mereka bermain one touch football. Mereka bertukar-tukar hantaran dan di sini kita lihat bagaimana larian yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Dia betul-betul di belakang pertahanan tetapi kita melihat bagaimana hantaran yang betul baik dilakukan oleh Bergson. Bergson melihat larian itu dan terus melakukan hantaran dan di sini kita lihat 1 lawan 1 tidak bagi saya mudah untuk di peringkat suku akhir bertemu dengan pasukan Kelantan. Kita tahu pasukan Kelantan bukan cacaran pasukan, mereka juga boleh memberikan saingan kerana mereka baru saja menewaskan pasukan Sarawak yang berasal dalam Liga Super. Tetapi kualiti memang berbeza di antara pasukan Kelantan juga pasukan JDT Suka kerana kalau kita tengok dalam saingan Liga Super ketika mereka bertemu 2 kali kedua-dua pasukan seri dan saya rasa kita boleh mengharapkan pasukan PJ City dapat memberikan tentangan sengit untuk di pusingan pertama tetapi sayangnya mungkin sedikit saya rasa silap percaturan ataupun pemain-pemain pasukan JDT tidak perform kerana kita tahu mereka bermain di tempat sendiri oleh coach Primania, mereka cuba bermain untuk maruah mereka dan hasilnya mereka keluar walaupun tewas 0-2 pada saya mereka menunjukkan satu performa yang betul baik. Sebenarnya semangat melawan itu ada kepada pemain JDT. Kalau kita lihat daripada percubaan ini juga hampir-hampir memberikan gol pertama untuk pasukan PJ City. Rata-rata pemain PJ City sudah berapa musim mereka menggunakan khidmat pemain-pemain tempatan. Sudah semestinya kita lihat setiap kali perlawanan yang mereka lalui mereka memberikan satu aksi yang betul baik dan kita boleh lihat seperti yang dikatakan oleh Nazir tadi, Darren Lock beliau seorang penyerang yang begitu baik sekali dan saya rasa untuk Darren Lock memang betul kita mengharapkan beliau dapat menyinar untuk pasukan kemas. Akan saksikan gol yang terhasil terlebih dahulu bagi pasukan Kelantan pada hari ini yang mana perlawanan ini juga menyaksikan Kelantan terlebih dahulu menjadikan gol menerusi Nur Syamil. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang meletakkan bola di bahagian Fapos dan selepas itu kita lihat Jasmine bila melompat tinggi dan kita lihat mungkin kesilapan penjaga gol tidak keluar begitu cepat dan di situ lihat bola itu set betul-betul berada di kaki Nur Syamil dan saya rasa mudah untuk Nur Syamil kerana walaupun ada asakan daripada pertahanan pasukan Sarawak tetapi Nur Syamil sudah Imran pada minit ke-31. Jaringan ini juga kalau kita dapat lihat pada awalnya pemain menyangka bola itu telah pun keluar, Rudi. Ya, memang betul. Ramai pemain menyangka bola itu sudah pun keluar tetapi mungkin pembantu pengadil melihat perkara itu tidak terjadi dan saya rasa satu hantaran itu baik letakkan bola betul-betul di belakang pertahanan dan kita lihat Raja Imran. Beliau datang daripada belakang menggunakan ketinggian beliau untuk menanduk terus ke arah pintu gol dan saya rasa ketika ini memang betul pasukan Sarawak mereka terdesak untuk menjadikan gol dan hasilnya Raja Imran berjaya menjadikan gol. Okey, itu ceritanya selepas gol. Tapi sayangnya banyak counter attack yang dilakukan oleh pemain Kelantan dan saya rasa walaupun memasukkan dua pemain pertahanan pemain import mungkin saya rasa perlu dipersalahkan kerana pemain Kelantan tidak mengambil peluang ataupun ruang yang boleh memberikan mereka menjadikan gol. Kalau kita lihat di sini juga apabila Kelantan melakukan serangan mereka bermula di bahagian tengah, hantaran ke sebelah kiri dan juga ke sebelah kanan banyak memerangkap benteng pertahanan pasukan Sarawak. Ya, memang betul. Kalau kita tengok pasukan Kelantan kerana kita tahu kelajuan kedua-dua kursi sebelah kiri dan juga sebelah kanan petugas pasukan Sarawak. Untuk kali ini bagi pasukan Kelantan nampaknya mereka berjaya di bola C tetapi mereka masih lagi mampu untuk mengekalkan kedudukan sama-sama di laman sendiri. Ini yang perlu mereka kekalkan. Yang mana gol bermulanya bagi pasukan Kuching City FC tetapi Penang terlebih dahulu berjaya menjaga gol. Ya, di sini kita lihat kesilapan pertahanan yang cuba untuk menghantar bola tu ke hadapan tetapi Adib Rauk bijak cuba untuk merampas ataupun menampang bola itu dan selepas itu kita lihat bagaimana Adib Rauk pada saya beliau melorongkan bola itu dengan begitu baik. Lukas beliau
datang daripada belakang cuba memintas pertahanan pasukan Kuching terlebih dahulu, dan saya rasa satu jaringan yang betul baik. Kita boleh menyaksikan Lukas daripada belakang terus melakukan first touch, dan itulah yang menyebabkan pasukan Penang mereka mendahului pasukan Kuching pada ketika itu. 2-2 pada peranan pertama, tetapi kali ini Kuching yang mana berjaya untuk menyamakan kedudukan. Jaringan ini juga cukup cantik besi free kick ini. Ya, memang satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Ali Hassan. Pemain ini seperti yang saya katakan tadi, beliau menjadikan gol pada pusingan pertama, dan di sini sekali lagi beliau menjadikan gol di tempat sendiri, dan saya rasa satu set pieces yang betul baik. Bagaimana rembatan musi kaki kiri beliau, kerana kita tahu beliau mempunyai satu yang kita lihat bahawa jaringan ini menjadi gol pemusnah, gol yang menghancurkan harapan seluruh peminat Penang. Ya, satu jaringan kalau kita lihat bagaimana mungkin pada saya permainan yang betul baik dilakukan oleh Wan Muhammad Faiz. Beliau memperdayakan dua pemain pertahanan, tetapi selepas itu beliau melakukan rembatan kaki kiri. Kita lihat walaupun rembatan itu lemah, tetapi pada saya ketika clearance dia lakukan, bola itu terkena kepala beliau terus melantun, dan kita lihat penjaga gol pasukan Penang pada ketika ini sudah pun off balance, dan itulah yang menyebabkan bola itu terus ke arah pintu gol pasukan Penang, dan ini adalah gol kemenangan untuk pasukan Kuching City. Penang, di mana gol dari Wan Faiz pada tahun 2021 beliau beraksi bersama dengan pasukan Penang yang telah pun beraksi dalam 5 perlawanan. Bagi pasukan Sabah yang telah pun berjaya menjadikan gol perlawanan pada malam ini. Perlawanan berlangsung, Rudi, begitu becak padang. Hujan memangnya agak suka untuk kedua pasukan menampilkan aksi yang terbaik. Ya, di sini kita lihat ketika permainan ini berlangsung, memang betul sutur padam begitu becak, dan saya rasa bola yang terkena tangan pertahanan pasukan UiTM yang memasa pasukan Sarawak mereka mendapat sepakan penalti. Tetapi kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain seperti Farhan Roslan bila betul tenang untuk meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan UiTM, dan saya rasa satu jaringan yang betul baik. Beliau betul tenang, kompos. UiTM berlaku sedikit kelang kabut dalam kotak penalti. Ya, memang betul. Satu jaringan yang dilakukan oleh pasukan UiTM. Di sini kita lihat bagaimana ketika bola itu dihantar di dalam kotak penalti, walaupun ada pemain Sabah cuba memberikan tekanan, pada saya Faris Aiman tidak dikawal. Beliau melihat bola itu terus melakukan larian dan melakukan tapping yang tidak diberikan tekanan oleh pemain pertahanan pasukan Sabah. Ini sebelum kita lihat perlawanan yang seterusnya lah untuk kita rangkumkan. Dan untuk hari ini nampaknya Johor menewaskan PJ City dengan 2-0, diikuti kedudukan sama-sama antara Sabah dan juga UiTM SC. Sementara itu Kuching City menewaskan Penang dengan 2-1 jangan saat-saat akhir perlawanan. Manakala di Kota Baru Kelantan terikat dengan 1-1, tetapi agregatnya pasukan Kelantan mara ke perlawanan sokong akhir dengan kedudukan 2-1. Itu antara keputusan yang telah pun berlangsung untuk perlawanan pada hari ini. Pasukan Terengganu dengan agregat 9-3 berjaya menundukkan pasukan Seri Pahang. Malam ini kemenangannya 4-2 di Kuala Terengganu, manakala Kuala Lumpur City dan juga pasukan Selangor berjaya menepati ramalan untuk melangkah ke peringkat seterusnya, juga menamatkan persaingan dengan kemenangan 1-0 ke atas lawan masing-masing. Tetapi tiada jaringan di Faroe bermakna kekalahan ataupun terhentinya perjalanan pasukan Kedah Darul Aman yang mungkin paling kuat di sebelah kiri. So untuk Terengganu satu momentum yang begitu baik, Kepas Sherman, Faizal Halim, saya rasa kesemuanya memberikan yang terbaik. Mungkin di separuh masa yang kedua mereka dah tahu dah memperoleh kemenangan. Mungkin ada sedikit kelekaan memberikan Pahang sedikit semangat kembali, tapi ya separuh masa yang pertama itu pun sudah habiskan perlawanan. Dan boleh kita katakan mereka telah kill the game seawal daripada perlawanan pertama dengan keputusan 5-1 tersebut. Dan malam ini mereka mempamerkan bahawa mereka mampu melakukan lebih daripada itu dengan 4 jaringan terlebih dahulu ke atas pasukan satu lagi dengan status Liga Super. Adakah ini menunjukkan bahawa Terengganu mempunyai satu tahap prestasi yang lebih baik daripada pasukan Seri Pahang pada ketika ini, ataupun Seri Pahang yang tidak mencapai standard yang kita harapkan? Mereka menentang Negeri Sembilan dalam Liga Super menunjukkan sedikit kemampuan mereka, tetapi ya itulah sepanjang musim mereka tidak konsisten. Inilah menunjukkannya
mereka hanya ada momen seketika di mana dapat menunjukkan sesuatu, tetapi di situlah tak ada momentum, tak ada konsistensi tersebut. Dari situ memang sukar untuk sebagai satu pasukan melakukannya. Ya, dan kita dah berbicara dengan pasukan Terengganu terlebih dahulu. Dengan kejayaan ini, mereka adalah naib juara Liga Super, mereka adalah naib juara Piala FA juga. Kedua, katakan mengenai perjalanan yang sedikit berliku di side sebelah kanan carta pertandingan Piala Malaysia ini. Tetapi dengan berdepan dengan pasukan-pasukan yang sebegini, mungkin mempersiapkan mereka untuk perjalanan ke pelawanan akhir nanti? Sudah tentu. Saya rasa mereka adalah favourite ketika ini untuk ke final. Kemungkinan akan menjumpa dengan JDT sekali lagi. Piala FA satu pertemuan semula di mana Perlawanan terakhir ini, sayangnya ini mungkin perlawanan terakhir, baru 2 perlawanan pertama bagi Litak dan juga Sergio Aguero sebab mendapat kerayatan tersebut. Tapi apa yang mereka boleh ambil untuk dibawa ke musim hadapan, Admi? Tak banyak yang boleh diambil. Saya rasa fighting spirit mereka itu adalah yang positif. Saya rasa saya tak banyak nampak Aguero pada malam ini. Saya rasa lebih kepada Litak, Steven Rodriguez. Kedua-dua mereka saya rasa amat penting jika mereka dikekalkan untuk musim hadapan. Dan positifnya fighting spirit mereka. Mereka walaupun dah tahu dengan perlawanan yang pertama dengan 4 jam. Begitu ramai sekali nama-nama besar dalam pasukan Pahang, termasuk pemain-pemain import mereka, pemain-pemain berdarah kacukan juga termasuk dengan naturalisasi ini. Tapi mereka tidak bermain seperti satu pasukan, hanya lebih kepada individu saja. Anda setuju dengan perkataan itu? Mungkin kita boleh sedikit sebanyak bersetuju, tetapi ada yang kita tak setuju. So kadang-kadang apabila orang kata seperti ini, untuk pemain mereka perlu halang apakah komen-komen di luar. Lebih suka pada malam ini Kelantan United, mereka lebih berdisiplin, tetapi jaringan pula datang daripada set piece di mana bukan pemain Selangor yang telah menjaringkannya, adalah gol sendiri oleh Alim Fahmi, di mana dia berada di satu posisi yang sangat sukar untuk dia mengeluarkan bola dengan lebih baik kerana di bahagian near post tersebut. Saya rasa kelajuan bola tersebut yang menyebabkan dia menjaringkan gol sendiri, kerana diletakkan di satu kawasan yang sangat berbahaya oleh Mukhairi Ajmal. Mereka telah mengharapkan kemungkinan peringkat kumpulan akan berlaku, tetapi ia tidak berlaku. So satu Piala Malaysia yang sangat berbeza bagi kesemua pasukan sebenarnya, dan dua perlawanan yang telah diharungi oleh satu pasukan yang berkualiti. Mereka perlu memastikan pada musim hadapan bagaimana mereka nak bertahan dengan pemain-pemain yang berkualiti seperti Kayon tadi yang masuk, Nur Hakim separuh masa yang kedua. Piece yang begitu baik dirancang oleh pemain-pemain dan Boyan Hodak. Saya tahu, saya pernah berada di bawah Boyan Hodak dan dia memang suka melakukan set piece, latihan set piece, dan inilah yang terhasil. Kadang-kadang mungkin tak akan jadi, tapi apabila segala pergerakan, segala hantaran adalah tepat pada masanya, dan ia akan menghasilkan satu jaringan yang baik. Banyak yang perlu diperbaiki jika mereka mahu menyaingi pasukan-pasukan Liga Super nanti, dan insyaAllah apa yang mereka sedang lakukan boleh dilakukan dengan lebih baik pada musim hadapan. Dan itu terhenti perjuangan pasukan PLM untuk peringkat last 16 sahaja pada musim ini. Dan saingan Piala Malaysia ketika ini, Negeri Sembilan menunjukkan bahawa mereka lebih baik daripada Kedah. Dan walaupun keputusan 0-0 di tempat sendiri, mereka sudah melakukan kerja keras di leg yang pertama. So leg yang kedua, kerja keras dari segi defending adalah yang paling penting. Mereka mempunyai beberapa peluang. Inilah yang peluang yang paling besar untuk mereka cuba menutup segala impian Kedah lebih awal, tapi itu tidak berlaku, terkena tiang. Pasukan yang telah pun mengesahkan tempat mereka, kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk perhitungan Kuching berdepan dengan pasukan Sabah, manakala Kelantan bertemu dengan pasukan Johor Darul Takzim. Itu semalam telah pun disahkan, Adni. 4 pasukan hardcore ini berada di bahagian belah kanan jadual. Selangor Negeri Sembilan
Kuala Lumpur City dan juga pasukan Terengganu. Keempat-empatnya pernah merasai kecupan menjulang piala ini. Jadi 5 November pada hari Sabtu, perhitungan bermula pada jam 8.15 malam untuk Kuching City berdepan dengan pasukan Sabah di Stadium Negeri Kuching. Manakala dari Kota Baru Kelantan, Stadium Sultan Muhammad Keempat Kelantan bertemu dengan pasukan Johor Darul Ta'zim.